Ada sungai bawah tanah. Kan? Macam mana teknologi dari dulu. Zubaidah ni pun adalah sejarah kehebatan seorang wanita. Wah, saya rasa saya wanita hebat sebab saya sampai di sini. Jadi sebabkan ini adalah semangat wanita. Wanita dalam Islam, insya-Allah bila ramai tak bercerita pasal dia, tapi bila kita tahu, kita Google pasal dia, kita rasa menarik nak kenal dia. Betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bang Cik Live. Okay, hari ni Bang Cik dalam misi sebenarnya. Setelah Bang Cik kaji tentang seorang puteri ataupun seorang isteri Khalifah Umar. Khalifah Harun Khalifah Harun. Khalifah Harun, silap Bang Cik telah kaji isteri beliau, iaitu Princess Zubaidah, ataupun kita panggil Prince lah, Prince Zubaidah, telah membuat satu pengorbanan Yes. dari segi harta teknologi Islam itu sendiri, iaitu terusan Zubaidah. Dan bila Bang Cik kaji, sebenarnya terusan tu bermula daripada Baghdad. Yes. Iaitu Iraq. Bayangkan betapa jauhnya terusan tersebut. Dan Alhamdulillah hari ni sebenarnya Bang Cik berada di Mikat Dal Al-Iraq. Mikat Dal Al-Iraq, iaitu mikat untuk orang China, Iraq sendirilah. Kalau kita tahu perasan ataupun di Kaabah, di Kaabah, bucu Kaabah sendiri ada rukun Iraq. Jadi ada sudut Iraq lah. Dan Bang Cik sekarang ni, tapi sayang sekali sebabkan rasanya dah tak ada orang mikat kat sini. Jadi projek ni terbengkalai dan sebenarnya end road tadi Bang Cik terus pergi ke end road. Jadi benda ni habis kat situ je lah. Dan rasanya semua orang dah tertumpu di Gunung Munazil, iaitu mikat yang terbesar, mikat utama masuk ke kota Mekah. Jadi projek ni tak jadilah. Kita tak tahulah projek ni jadi on ke tak on. Jadi kita tak tahu. Dan dekat sini adalah salah satu Telaga Zubaidah tersebut. Sebab tu Bang Cik terus mencari. Jangan sampai ke Baghdad Bang Cik cari Telaga Zubaidah ni. Tapi insya-Allah sekejap lagi Bang Cik akan pergi satu kawasan, iaitu pool, iaitu kolam. Betul tak Betul, yes. Satu kolam yang menemukan daripada wadi-wadi lain, dan kolam tu yang akan terus berkhidmat, ataupun air daripada itu berkhidmat untuk jemaah-jemaah haji. Sebab kan yang sejarah ini berkaitan dengan jemaah haji, sebab tu Bang Cik berminat untuk kaji dan terus sebab ini berkaitan dengan Islam. Walaupun bukan mengenai ibadah haji, tetapi menyelamatkan jemaah haji daripada hydration, daripada tiada air. Sekarang ni Bang Cik dalam proses mencari telaga. Diorang cakap telaga kat sini, masalah internet tak ada. Sebab mula-mula Bang Cik tengok ada internet, tapi dia cakap telaga dia kat depan-depan ni. Bang Cik tengok ada orang ambil gambar. Jap. Itulah sayangnya. Dan Bang Cik, bila Bang Cik kaji terusan Zubaidah ni, memang kalau ikutkan pembesar-pembesar semasa itu, pembesar Khalifah, dia cakap tak yakin untuk buat. Tetapi Prince Zubaidah ni, iaitu isteri pada Khalifah Harun, 1400 tahun yang lalu lah. Ini cerita yang dah lama. Bukan zaman Saudi terbentuk lagi Betul. Bukan cerita Arab Saudi terbentuk lagi, tetapi jemaah haji dah ramai. Dan masa tu banyak orang meninggal kerana buat haji kerana tak cukup air. Kekurangan bekalan air. Dan menariknya cerita pasal Prince Zubaidah ni, dia antara yang rajin pergi haji. Setiap tahun pergi haji, insya-Allah. Okey, Bang Cik dalam proses lagi mencari telaga ni. Bang Cik cuba carilah internet dulu. Kat mana dia punya telaga ni? Ni.
Water belt. Dekat depan. Macam mana? Ni. Macam Kita ni, sekarang dekat mana? Okey. Kalau kita Dia dua pagar tak? dua pagar ni. Ni terus ni. Sini. Bab ni berkunci tak kak? Kunci. Bab ni kalau berkunci muskilah. Okey. Sebenarnya saja je Bang Cik nak bawakan kepada sahabat-sahabat Bang Cik Live yang macam mana orang dulu-dulu, sebab kita pening, kita macam Bang Cik sendirilah, kalau logik di akal manakah cukup air, kita tengok Arafah tu sendirilah. Kita jangan fikir zaman moden Jangan kita fikir zaman moden, kita fikir zaman dahulu macam mana dia orang berkorban. Mana? Kejap Kalau kita kat sini, kita ke sana. Ke sana lagi? Okey, ke sana lagi. Balik. Ada lain ke kat sini? So far dia tunjuk ni ya. Tak, telefon ada ke? Tak ada Kurang, enggak ada. Sebab tu Bang Cik nak tunjuk, dan kita, kalau boleh sejarah-sejarah ni dapat membangkitkan, membantu. Yang kalau sekarang ramai yang merungut, kemah panas lah. Air tak tak cukup air, tak jumpa air lah. Kisah satu lagi Zubaidah ni, dia pengalaman dia sendiri buat haji dan kebetulan ramai jemaah yang meninggal sebab kekurangan bekalan air. Jadi dia nak buat terusan ni. Bayangkan daripada Iraq. Kan jauh. Air tu daripada Iraq. Dan dia membeli banyak jalan Bukan semata-mata tu je, dia membeli banyak tanah orang. Setiap wadi. Yang ni. Tadi kita dah jumpa lah. Tapi kita tak tengok kat dalam ni ada. Tak tengok kat dalam ni. Okey. Kalau dekat Mekah, air terusan-terusan Zubaidah ni dah jadi UNESCO Yap. Tak ada. Yelah. Oh, yelah. Wish. Dan okey, kalau kita tengok kat sini sebenarnya Bismillah. Sebenarnya ni bukan telaga, tapi ini sebabkan ini jadi tempat mikat. Mikat orang buat haji. Yep. Pintu masuk daripada Iraq. Jadi tempat ni untuk mengumpulkan air. Jadi dia buat telaga, sebenarnya terusan ni daripada bawah tanah daripada Iraq. Yes, dia buat daripada Iraq. Yes. Alhamdulillah kita boleh menyaksikan. Kalau kita nak pergi sendiri ataupun sahabat-sahabat Bang Cik sendiri nak pergi, rasanya tak berkemampuan lah. Kalau semata-mata nak cari benda-benda macam ni. Tapi bila kita tengoklah pengorbanan seorang princess, seorang puteri, dia menghabiskan kira-kira 6,000 kilogram emas. 6,000 kilogram emas. Ya Allah. Waktu itu Waktu itu. Nilai-nilai untuk membuat terusan ni tak cukup dinar. Dan Bang Cik pun tadi ada dalam on the way ke sini sebenarnya. Bang Cik pun ada tertanya, tapi sebenarnya yang banyak mengkaji benda ni Kak Zurin sebenarnya. Allah. Sebab dia memang minat fakta sejarah yang berfakta. Ya, saya. Dia berminat untuk mengkaji dan dia berminat untuk mencari. Tapi dan dia memberi semangat untuk Bang Cik untuk menyampaikan info lah. InsyaAllah. Walaupun dia dah ada siapa-siapa belum mengikuti YouTube Zuriana Yan boleh mengikutilah. Ya Allah, barulah kita fikir logik macam mana ada sungai bawah tanah. Kan. Macam mana teknologi dari dulu dia boleh korek ni bawah tanah ni. Bang Cik tak boleh terbayang lagi. Sebab sejarah dia, banyak sejarah Islam telah dihapuskan. Agree. Teknologi ni dicuri. Teknologi lah, kita panggil teknologi. Dan imagine zaman tu memang Zubaidah ni dia memang memilih mereka-mereka yang berkelayakan, mereka yang mahir dalam membuat benda ni. Memang yang mahir. Lepas tu dia membeli tanah-tanah kawasan yang terlibat ni. Dia beli tanah-tanah tu untuk buat terusan tu. Pada kata satu benda betapa besarnya jasa dia. Itulah. Menyeplai, mensalurkan air. Tapi kita jangan salahkan Arab Saudi lah. Dia telah membina sebenarnya tempat mikat ni. Tak lagi tak. Yang Arab Saudi dia memang membangunkan tempat ni sebenarnya. Tapi sebabkan bukan tak cukup dana, tapi tak ada laluan.
Betul kalau lepas tu kebanyakannya bas ataupun tu dia akan singgah ke Gunung Munazil sebab Rukun Yamani iaitu daripada Riyadh pun dia akan pergi ke Gunung Munazil. Dia tak datang ke tempat mikat ni lah. Mikat sejarah. Dan mikat sejarah sebenarnya tak banyak. Kalau Kak Zurin tahulah, kalau Kak Zurin ataupun sahabat-sahabat banci, dia berbeza dengan mikat dekat Tanaim, Aisyah. Betul. Mikat yang Hudaybiyah. Mikat tempat apa? Jarana. 3 tu berbeza dengan mikat-mikat sejarah. Mikat sejarah ni adalah pintu masuk berzaman. Okay, get it. Pintu masuk berzaman dia seperti Gunung Munazil, Yamlamla. Ya, Lam-Lam, yes. Bait Ali daripada Madinah. Ada lagi satu yang dekat Jufah tu. Dekat Jufah mana? Yang dari Yambu. Yang daripada Yambu tu lah. Daripada tu tepi pantai punya mikat lah, tepi mikat. Iaitu dekat dengan Kaid, iaitu King apa? Banci lupa nama dia. Tapi nak Google pun sekarang ni dah tak ada. Tak ada internet. Tak ada internet. Jadi insya-Allah kejap lagi kita akan pergi lagi setengah jam ataupun lagi sejam. Kita akan pergi ke satu kolam. Iaitu kolam tu lah yang menggabungkan antara wadi-wadi air daripada situ. Yes. Dan ada juga daripada Baghdad, tapi dia makin lama dia makin banyak dia gabungkan macam menjadi satu air terjun. Tapi tempat tu bukan terjun, dia panggil pool. Dia panggil kolam. Dam. Dia panggil dam. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Sebab banci nak turun pun takut tak boleh naik balik. Sebab yelah. Tapi kita tengoklah dia punya telaga ni bukan senang kita nak jumpa telaga macam ni dekat Arab Saudi sendiri. Betul. Ataupun dekat Malaysia sendiri. Paling simple lah, bersejarah. Bersejarah dan berkhidmat untuk jemaah haji. Itu yang penting. Besar pengorbanan beliau. Okey, dia pengorbanan Ain Zubaidah ni, Zubaidah tu sendiri, tapi pengorbanan telaga ni sendiri. Betul. Walaupun Nabi tak pernah minum kat sini, walaupun Nabi tak pernah meludah dekat sini, tetapi beribu-ribu, kita tak tahulah jumlah yang sebenar daripada Iraq yang datang daripada zaman 1400 tahun yang lepas. Tetapi inilah telaga yang berkhidmat. Betul. Jom. Sayang, tapi yelah kita pun Arab Saudi nak keluarkan dana, nak naikkan balik tempat mikat sejarah ni, iaitu Dal Iraq. Dal Iraq. Dia ada satu nama kat sini, tapi sebab tak boleh Google jadi info tu terbantuk sikit lah. Betul. Dia info tu terbantuk sikit. Jadi nama ni dibagi nama arah Iraq dan dibuka oleh Khalifah Umar sebenarnya. Kalau ikut awal tadi Wikipedia, ada, kalau dulu mana ada jalan raya pergi Gunung Munazil. Jadi bila ada orang mengadu kepada Khalifah Umar nak pergi Gunung Munazil tu jauh, ataupun ialah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang nak pergi haji. Jadi inilah salah satu tempat yang Khalifah Umar beritahu ada satu kawasan. Dia ada hadis sebenarnya. Dia ada kisah-kisah dia. Cuma banci tak boleh cerita detail sebab internet kurang. Tadi kita tak copy and paste. Sebab bila kita nak bercakap pasal sejarah ni kita kena refer. Kita kena refer betul-betul lah. Tapi insya-Allah daripada Khalifah Umar lah yang beritahu datanglah ke sini untuk bermikat. InsyaAllah daripada Iraq, China, lebih kurang atas bawah sana lah. Belah-belah sana lah. Belah-belah sana. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Okey, alhamdulillah setelah sejam perjalanan Betul, daripada tapi tadi. yang banci lagi bersyukur sebenarnya kawasan ni berpagar. Tetapi pagar dia memang tempat historikal ataupun tempat-tempat sejarah sekarang sebenarnya kebanyakannya dah berpagar dah. Dijaga oleh Saudi untuk menjaga dia punya apa orang panggil yalah binaan-binaan lama apa semua, macam orang yang geologi apa arkeologi memang banyaklah bajet untuk Saudi sekarang ni. Dan alhamdulillah banci dah sampai. Jadi bila kita dah sampai ni Kak saya tanya Kak Zurin lah. Daripada tempat tu, daripada kota Mekah pergi ke mikat Dal Iraq tu boleh sampai kira-kiranya dalam sejam daripada kota Mekah. Ya, saya. Daripada sejam buat 90 km. Lebih kurang lah 90 km. Lepas tu kita ke sejam lagi menuju ke sini. Lepas tu tengoklah inilah pool dia. Bila akak dapat melihat sendirilah sejarah, sebab Ain Zubaidah ni pun adalah sejarah kehebatan seorang wanita.
Wah, saya rasa saya wanita hebat sebab saya sampai di sini. Jadi sebabkan ini adalah semangat wanita. Wanita dalam Islam, insya-Allah bila ramai tak bercerita pasal dia, tapi bila kita tahu, kita Google pasal dia, kita rasa menarik nak kenal dia. Betul. Sebab ini baru sampai di kota Mekah lagi, ini dekat-dekat dengan Taif lagi. Betul. Bayangkan air daripada Baghdad. Saluran ni sebenarnya daripada Baghdad, Iraq, sampai ke Arafah. Sampai ke Arafah, baru banyak duit habis. Betul. Dari dulu kita dengar tak logik ada air Zam-Zam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan benda tu tak buat lagi pun sebenarnya. Betul. Tapi benda tu kita tanya kan. Bayangkan daripada 1400 tahun yang dahulu, air daripada Baghdad sampai ke sini. Sampai ke Arafah. Betul, Arafah. Sampai ke kota Mekah lah untuk memberi ataupun manfaat kepada jemaah haji. Jemaah haji. Inilah pool ni. Pool ni dia sebenarnya bukannya semua air daripada Baghdad. Tapi ada wadi-wadi besar, dia buat pool ni untuk kumpulkan air. Lagi satu, dia akan bina untuk tempat yang ada tadahan air hujan. Untuk banyakkan lagi air. Untuk banyakkan lagi air. Untuk supply sampai ke Mekah. Ya. Dan dengar cerita sebenarnya masa Saudi, walaupun Saudi dah terbentuk, terusan Ain Zubaidah tu sebenarnya masih digunakan. Yes. Cuma zaman dululah, bukan zaman sekarang lah. Itu ya kelebihan dia. Bayangkan dengan 6,000 kg 6,000 kg emas, berapa banyak pula pahala yang dia dapat. Beranak untuk jemaah haji, insya-Allah. Jadi dengan cerita-cerita yang Bancik bawa ni sebenarnya, kita zaman moden, haji dah ada kemah, dah ada pokok. Kita tengok siapa-siapa pun tahu dekat dataran Arafah tu sendiri pun. Betul. Ada pokok, ada kemah. Dah orang kata dah selesa. Dengan catering lagi kan? Dengan catering, dengan orang sediakan makan apa semua. Tapi dulu-dulu bayangkan, zaman dulu kalau kita tengok, sebenarnya diorang membawa segerombolan rombongan, bukan sekadar manusia. Membawa bekalan makanan. Membawa air. Tak, binatang korban lagi. Betul. Kita just naik flight 8 jam sampai, dan kita dengar cerita daripada orang lain yang naik kapal pun kita rasa teruja. Betul. Sebab tu Bancik ni mencari juga Ain Zubaidah. Sebab mula-mula Bancik tak tahu, tapi sejak Bancik baca ada termasuk dalam UNESCO. InsyaAllah satu hari nanti Bancik akan tunjuk terusan Zubaidah tu di mana? Di Arafah. Tapi betul, bukan untuk vlog kali ini. Cuma vlog yang akan datang. Cuma sekarang ni kita tengah, jangan, macam yang saya cakap tadi, jangan sampai ke Baghdad. Sebab Bancik nak mencari terusan tu daripada mana. Sebab mula-mula orang cakap dekat Taif. Tapi sebenarnya air tu sebenarnya bila kita kaji, bila kita tanya orang Arab sendiri, daripada Jeddah hiking, yang membuka hiking di kota Mekah ni, dia sendiri yang menentukan tempat-tempat historical yang dibuka dalam Saudi. So Zurin rasa alhamdulillah kita orang kenal, so memang valid benda ni. So dia cakap, Zurin kau kena cari Ain Zubaidah. So that's why macam sejarah dia tu memang sejarah yang penting. Sebab dia berkisah dengan orang dulu-dulu untuk jemaah-jemaah haji yang terdahulu. Okey, kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang, insya-Allah. Bancik pun tak tahu dia pergi mana dulu lagi tu. Tapi itulah, nasib baik. Alamak, terbatuk pula. Sebab berabuk Nasib baik Bancik bukan pakai FJ. Bukan pakai 4-wheel drive. 4-wheel drive. Kalau pakai 4-wheel drive lagi banyaklah Bancik dapat kaji. Tapi doakan kejayaan Bancik, insya-Allah, untuk Bancik tunjukkan lagi kepada dunia. Macam mana pun tolong menghargai matahari yang bakal terbenam. Saksi kita orang dah sampai kat sini. Alhamdulillah. Sangat cantik. Zas. Bye bye.